Assalamualaikum, selamat sejahtera. Kita nak masuk hari ni tajuk baru iaitu tajuk elektronik di mana dalam silibus KSSM dia terus masuk kepada semiconductor diode. Tetapi kita nak kembali sebentar kepada KBSM untuk berkenalan apakah itu semiconductor yang asal. Jadi, kita terus tengok. Konduktor tu apa? Konduktor ialah bahan yang boleh mengkonduksikan elektrik. Sebab dia mempunyai elektron yang bebas yang dikenali sebagai pembawa cas. Manakala penebat dia tak boleh mengalirkan elektrik sebab dia tidak ada elektron bebas. Macam mana dikatakan boleh mengalirkan elektrik ada elektron bebas? Yang ni ialah contoh struktur atom yang kita tahu dalam struktur atom ni rupa atom dia macam ni lah. Dia ada neutron, dia ada proton dan sebagainya. Dan nampak tak dekat luar ni? Ini ialah elektron yang terikat. Jadi, kita tak berminat dengan elektron yang terikat. Sebab tu nama dia elektron bebas. Elektron bebas ialah elektron yang bebas bergerak di dalam konduktor tersebut. Biasanya logam ada banyak elektron bebas. Sebab tu logam boleh mengalirkan elektrik. Dan apabila kita panaskan, elektron ini akan terkeluar. Yang kita panggil thermionic emission, pancaran termayon tu. Tapi, kalau kita letakkan positif dan negatif, apa berlaku? Elektron-elektron ini akan mengalir tertarik ke arah positif. Pengaliran cas inilah yang kita panggil sebagai arus elektrik. Manakala penebat tidak ada elektron bebas, maka tidak ada apa yang nak mengalir. Sebab tu dia penebat. Okey. Jadi konduktor dah kenal, penebat dah kenal. Habis tu semiconductor tu apa? Semiconductor dia ialah bahan yang boleh mengalirkan elektrik, boleh mengkonduksikan elektrik lebih baik dari penebat. Okey, fine. Tapi tidak sebaik konduktor. So, macam mana tu dia boleh mengalirkan elektrik tapi tak sebaik konduktor? Ini yang kita nak kenal. Okey, nampak? Dia penebat dalam suhu bilik. Dia asalnya penebat. Nampak? Letak tak menyala pun mentol. Tapi bila kita panaskan, boleh mengkonduksikan elektrik pada suhu yang tinggi. Nampak? Lama-lama dia makin menyala, elektrik boleh mengalir. Bila panas, mengalir. Nampak? Jadi, inilah dia kepingan semiconductor. Contohlah. Jadi, semiconductor ni, kalau kita tengok dalam jadual berkala, dia berada di kumpulan 14. Biasanya kita akan ambil silikon dengan germanium sebagai kita punya bahan semiconductor. Okey. Apa specialnya kumpulan 14? Semiconductor tu lain, contoh tadi saya kata silikon dan germanium. Kumpulan 14, dia ada 4 valence elektron. Dia ada 4 ketul elektron di petala yang paling akhir. Jadi, kalau susunan silikon, okey, dalam struktur atom, kita nampak. Ada tak elektron bebas? Tak ada kan? Jadi macam mana dia boleh mengalirkan elektrik? Sebab itu waktu sejuk dia penebat. Waktu dia sejuk dia tak dapat mengalirkan elektrik kerana tidak ada elektron yang bebas. Tetapi apabila kita panaskan yang tadi, apa berlaku? Elektron yang berada di petala luar ataupun valence elektron ini akan mendapat tenaga yang cukup untuk keluar. Dan bila elektron tu keluar, dia meninggalkan kawasan yang dipanggil hole, lohong. Lohong ini bercas positif. Dia boleh menarik elektron lain untuk masuk ke dalam hole. Nampak? So, elektron lain boleh masuk ke dalam hole. Elektron lain pun boleh masuk ke dalam hole. Nampak tak? Elektron-elektron itu bergerak. Dan elektron dari luar juga boleh masuk ke dalam hole. Jadi, ada elektron yang boleh keluar. Ada elektron dari luar boleh masuk. Jadi, bila ada keluar masuk macam ini, kita boleh sebut silikon ini boleh mengalirkan cas. Nampak? Elektron boleh keluar, elektron boleh masuk. Jadi, silikon ataupun semiconductor yang kita kata pada waktu sejuk dia penebat, panas baru boleh mengalirkan elektrik, dia tak berguna lah maknanya kan. Jadi, kita nak jadikan dia berguna, kita kena lakukan doping proses. Apa benda doping proses? Kita tambahkan sedikit benda asing kepada silikon tadi ataupun kepada semiconductor bagi tujuan meningkatkan kekonduksian elektrik. Maknanya dia tak perlulah nak kita panaskan baru boleh mengalirkan elektrik. Jadi kita nak meningkatkan kekonduksian elektrik, maknanya kita nak dia boleh mengalirkan elektrik tanpa perlu dipanaskan. Okey, macam mana? Ni contoh. Kita nak tambah benda asing, kita tak boleh tambah suka hati, kita tambah jiran tetangga dia je. Kalau dia kumpulan 14, kita boleh tambah jiran dia iaitu kumpulan 15, pentavalent atom ataupun kumpulan 13, trivalent atom. Okey. Kita ambil contoh. Kita doping dengan pentavalent atom. Contohnya, ingat satu pun cukup lah. Phosphorus. Macam mana? Doping ini maknanya benda asing itu, phosphorus, akan berada bersama-sama dengan atom silikon. Dia akan duduk bersebelahan.
Jadi secara mudahnya kita keluarkan seketul silikon dulu dan kita masukkan fosforus. Nampak? Sekarang ni fosforus telah berada bersama-sama dengan atom silikon. Jadi apa yang berlaku? Cuba tengok betul-betul. Ting, nampak? 4 daripada elektron fosforus telah bergabung dengan elektron-elektron silikon membentuk ikatan yang oktet tu. Nampak tak ada seketul ni? Seketul inilah yang tak dapat bersambung dengan mana-mana elektron menjadikan dia elektron bebas. Nampak? Tadi tak ada elektron bebas. Lepas doping dengan fosforus, kita dapat elektron bebas. So, ada ekstra elektron dapat meningkatkan kekonduksian elektrik. Nampak? Jadi, ini kita panggil dia semikonduktor jenis N. N merujuk kepada negatif lah sebab ekstra elektron menyebabkan semikonduktor ini menjadi negatif. Okey, kita ada jenis N. Habis tu kalau doping dengan trivalent atom, contohnya boron, apa jadi? Keluarkan silikon, masukkan boron. So, bila kita masukkan boron, nampak? 3 elektron yang di petala akhir akan bercantum ataupun akan terikat dan kita akan ada satu lohong. Nampak? Tadi terlebih elektron. Sekarang ni terlebih lohong. Terlebih lohong juga dapat meningkatkan kekonduksian elektrik sebab lohong boleh menerima elektron masuk. Nampak? Jadi bila boleh menerima elektron masuk, elektron pun boleh keluar. Jadi dia boleh meningkatkan kekonduksian elektrik dan ini ialah jenis P sebab lohong sifatnya bercas positif. Elektron negatif, buang elektron, dia jadi positif. Okey. Jadi tadi cerita tentang semikonduktor, nak dapat jenis N, nak dapat jenis P. Dah ada dua-dua jenis ni, kita hanya perlu gabungkan sahaja. Ketepuk, bila kita gabungkan jenis N dengan jenis P ini, dapatlah diod semikonduktor. Okey, peranti paling ringkas dihasilkan dengan gabungkan sahaja dua jenis semikonduktor jenis N, jenis P tadi. Dapatlah semikonduktor diod. Itu pengenalan sahaja. Okey, jadi saya harap video ini membantu. Kita jumpa pada video seterusnya. Sekian, terima kasih.